Sama macam luka tadi, bila dah baik, dia dah tak boleh cantum balik. Okey, dah tak boleh. Tak ada harapan dah nak cantum balik. Nak kat belah dalam. Memang tak boleh. Kan. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Apa khabar? Malam ni kita jumpa live lewat sikit sebab Kak Ija ada kelas tadi sekejap. Masih lagi dalam kelas tapi tetap juga nak teruskan dengan live dengan korang. Okey, siapa yang ada dengan Kak Ija minta tolong hi sikit, minta tolong like share sikit. Kita tengok dulu siapa yang ada dengan kita kan. Untuk kita kongsikan apa yang nak cerita pasal apa hari ni, nak cerita pasal betul ke ada luka dalam perut kita? Perlu ke saya nak rawat luka? Saya ni bukan kena scissor, kan? Perlu ke nak rawat rahim? Perlu ke nak rawat dalam perut ni? Apa yang kena rawat? Okey, sebab ramai orang tak tahu. Ramai orang yang salah tafsir, salah tafsir. Jadi nak minta tolong share dulu, nak minta tolong like, minta love dulu, minta tolong komen supaya kita boleh kongsikan info-info ataupun boleh kongsikan info lah sebenarnya tips-tips berpantang ni supaya korang lebih tahu. Okay. Siapa yang dengan Kak Ija minta tolong komen sikit nah. Kita tunggu sekejap. Tunggu kawan-kawan masuk. Okey. Sebabnya kita nak cerita sebab ramai orang-orang yang confused, ramai adik-adik dekat luar sana dia keliru. Angah, tolong tutup laptop ibu tu. Dia keliru. Betul ke apa yang aku nak kena rawat sebenarnya? Dia ada banyak, tutup je. Aku ada banyak apa yang aku nak kena rawat sebenarnya kan dalam tempoh waktu berpantang. Okey, jom kita start. Bagi seorang wanita, tempoh waktu berpantang tu, kita melahirkan ni, masa mengandung, baby kita ni attach ataupun attach dekat dalam rahim kita. Dan plasenta tu dia dekat dinding rahim. Kita kena tahu ya. Kena tahu yang kita ada plasenta ataupun ada uri dan kita ada rahim yang pegang baby kita. Okey, dan di sekitar rahim yang membesar ini ada organ-organ lain ataupun ada organ-organ lain. Contohnya ada usus besar, ada usus kecil kan, kita ada buah pinggang kan yang berhampiran dengan rahim kita masa kita mengandung. Okey, bila berlakunya proses kelahiran, memang akan berlaku luka. Nak tak nak memang akan berlaku luka. Sama ada daripada bahagian bawah ataupun di bahagian perut seandainya kita bersalin scissor. Jadi, bagi ibu-ibu yang berpantang kena tahu perkara pertama yang perlu disembuhkan adalah luka-luka dalaman kita. Perkara pertama yang kita kena fokus adalah penyembuhan luka. Sebab kita ada banyak luka, ada banyak kesan-kesan cala-cala dekat dalam ni kan. Urat-urat badan kita ni daripada Hai Umi, apa khabar? Terima kasih sebab join Kak Ija hari ni. Minta tolong share ya. Tolong share dekat page korang supaya kita boleh berkongsi dengan adik-adik yang lain yang nak bersepantang sama kan. Okey, jadi kita nak rawat luka dulu. Sangat penting untuk rawat luka. Kenapa? Kerana kita nak betulkan balik kita punya blood circulation ataupun peraliran darah. Yang Kak Ija cerita ni adalah daripada segi perawatan tradisional ya. Ini adalah daripada segi perawatan tradisionalnya. Okey, orang-orang tua-tua dulu kata kalau nak peraliran darah tu bagus, luka-luka dalaman perlu dirawat dahulu. Okey, sebab tu dalam proses pengambilan herba, 7 hari pertama tempoh badan kita berubah untuk pemulihan luka. Jadi tempoh 7 hari pertama ni adalah sangat-sangat penting untuk kita input ataupun masuk ke dalam badan kita herba-herba yang boleh membantu
memulihkan luka dalaman. Kena tahu apa yang kita nak rawat, apa yang perlu kita guna. Jangan kata ramai adik-adik yang salah faham, diorang ingat kalau diorang mandi serum tu, diorang boleh rawat luka dalaman. Tak boleh. Kan mandi serum ataupun mandian herba kan takkan boleh dapat merawat luka dalaman sebab mandian tu bersifat luaran. Luka dalaman ni lain kan. Jadi sangat-sangat penting untuk korang tahu bahawa perawatan luka tu adalah perkara yang paling utama korang kena jaga supaya tak ada massive bleeding, pendarahan yang banyak. Kita tak nak ada pendarahan yang banyak, kita tak nak tumpah darah kan. Tumpah darah adalah antara antara perkara yang disebabkan oleh luka tu tak pulih. Ada juga yang disebabkan oleh luka tak pulih jadi kita jadi tumpah darah. Jadi kita tak nak berlakunya tumpah darah. Kita tak nak berlakunya jangkitan kuman sebab luka ni selalu membawa kepada jangkitan kuman. Betul kan? Jadi kita tak nak ada nanah kan pada luka-luka kita. Kita tak nak ada luka ataupun ada jahitan yang tercabut. Sebab apa? Sebab kita tak ada input dalam proses penyembuhan luka. Sangat-sangat penting bantuan untuk menyembuhkan luka ini diberi seawal mungkin supaya proses penyembuhan itu berlaku dengan cepat. Bila berlaku dengan lambat ataupun mengambil masa yang sangat lama untuk pulih, isi ni dia dah mati kedua-dua belah pihak ni, dia dah tak boleh bercantum. Sebab itulah sangat-sangat penting tempoh 7 hari pertama tu kita input badan ataupun kita masukkan dalam badan kita herba yang boleh merawat luka dulu supaya luka ni dia cepat bertaut. Setiap luka-luka yang ada dia cepat bertaut, dia tak adalah tergantung ataupun tak terawat. Maknanya dia cepat-cepat bertaut supaya dia cepat-cepat tercantum. Kita tak nak nanti dia terbuka. Kita tak nak sebab proses melahir berpantang ni lama 44 hari kan. Kita tak nak nanti kita bergerak lebih kan. Luka tak baik-baik, luka bawah tak baik-baik, jahitan tak baik-baik. Mengakibatkan jahitan terbuka. Sebab apa? Sebab saya banyak bergerak. Luka tak sempat cantum. Sebab tu jahitan boleh terbuka. Jadi kita tak nak. Kita nak biar luka tu cepat-cepat bertaut supaya kita boleh bantu pemulihan dengan lebih cepat. Jadi sangat-sangat penting perawatan yang paling utama korang kena buat adalah perawatan luka. Okey, kena tahu yang perawatan luka ni sangat-sangat penting. Kena tahu. Okey, bukan kata pakai parang pilih sahaja, tapi dalaman itu sangat-sangat penting untuk kita rawat. Okey, keduanya, dalam tempoh hari pertama awal-awal kelahiran, apa lagi yang sangat penting untuk kita ada kan? Jadi ramai orang yang tak tahu yang rasa pemakaian pilis itu adalah perkara yang remeh-temeh. Tak payahlah pakai semak lah, berhabuk lah, banyak abuk lah, mengganggu lah, bau lah kan. Tetapi diorang tak tahu yang pilis ini boleh melegakan korang punya pandangan. Ya ataupun tidak, kebanyakan wanita selepas bersalin akan mendapat balang-balang mata. Dia akan rasa macam mata dia tu berpinar-pinar. Okey, bila kita ada perasaan yang macam ni, ianya akan mengganggu emosi. Okey, kita tak nak rasa mata berpinar-pinar kan. Ini akan mengganggu emosi ibu. Kita tak nak emosi kita terganggu. Bila emosi terganggu, pemulihan badan akan menjadi lebih lama. Sebab apa? Badan ni dia ada komunikasi dia sendiri. Ni cerita orang dulu-dululah ya. Badan ni dia berkomunikasi. Kalau dia punya emosi kita bagus, mindset kita bagus, kan kita tak ada fikir pening kepala, kita tak ada fikir urat-urat rasa sakit kan. Pemulihan itu akan berlaku dengan lebih cepat. Sebab apa? Sebab badan kita rasa selesa. Otak kita pun set yang dia selesa. Jadi sangat-sangat penting untuk korang pertama pulihkan luka, ambil herba untuk pulihkan luka dan pakailah param dan pilis ini seawal hari pertama. Kerana apa? Ianya akan sangat-sangat memberi kelegaan eksternal kepada korang. Contohnya kalau kita pening kepala, kita pakai minyak cak kapak. Kan? Terima kasih Syafiqah. Kan Alhamdulillah ada ilmu sikit Kak Ija
share dengan korang supaya korang pun boleh tahu kan. Bukan kata kadang-kadang kita lupa nak bagi tahu, mak kita pun tak tahu nak explain macam mana kan. Mungkin Kak Ija punya yang sedikit ni Kak Ija boleh bantu. Okay? Jadi kita nak hilangkan balang-balang mata ni supaya kita tak stres. Dan kena tahu yang stres ni sangat-sangat synchronize dengan orang-orang yang berpantang. Tempoh 2 minggu pertama ini adalah sangat-sangat kritikal kerana kita mudah diserang blues ataupun blues lah, orang kata tekanan selepas bersalin ataupun postpartum blues ataupun baby blues orang panggil kan. Jadi kita tak nak disebabkan oleh perubahan hormon kita. Kita ada perubahan hormon, kita nak lebih selesa. Kita nak luka kita rawat dengan pantas supaya kita boleh bergerak dengan lebih selesa. Luka bila ada, kita akan jadi sangat-sangat tak selesa, sangat-sangat irritate, sangat-sangat takut nak bergerak. Jadi ini menimbulkan ketidakselesaan, menambahkan stres pada ibu-ibu kan. Dan kita kena tahu yang tempoh 2 minggu pertama selepas kelahiran ni adalah tempoh kritikal. Kita mudah diserang tekanan kan. Ramai perempuan, 1 antara 4 wanita yang melahirkan bayi akan mengalami tekanan ataupun baby blues ini dalam tempoh 2 minggu selepas kelahiran. Jadi kita kena tahu yang kita tak nak dengar suara, kita tak nak nampak-nampak benda-benda kan, kita tak nak. Jadi kita kena make sure yang body dan kita punya mind adalah fit. Body fit dengan mind kita fit supaya kita boleh berpantang dengan betul, dengan sihat, rasional, lebih rasional. Selalunya orang-orang yang mendengar-dengar ni kan, diorang ni bukan kata diorang ni tak berfikir, diorang berfikir. Cumanya disebabkan oleh perubahan hormon dan tak ada bantuan untuk merawat badan diorang, diorang menjadi irrational ataupun tak sedar. Diorang tak sedar apa yang diorang buat tu betul ataupun tidak. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita take into action. Ambil note yang apa yang kita kena rawat, apa yang kita kena pakai dulu supaya membantu kita soothing ataupun membantu menenangkan ibu yang melahirkan. Dia bukan sahaja biasa kalau pesakit datang sebab luka terbuka. Kalau lukanya dah keras memang tak akan bercantum. So kena kikis sikit supaya lukanya berdarah. Memang dengar agak zalim. Betul ni ini mesti nurse ni. Tapi kalau tak kikis nanti kalau jahit luka tak akan bercantum. Betul kan Kak Ija cakap? Dia kena make sure luka tu dia masih lagi basah, masih lagi berdarah supaya dia boleh cantum. Kalau korang dah terbuka macam ni, dia dah baik kat sini, dia baik sini, dia dah tak boleh cantum dah. Macam ni siapa ni tadi dia kata Zurati Raziz kata kena kikis bagi dia berdarah balik. Kena kikis bagi dia berdarah balik. Welcome. Tahniah, okey. Jadi kita tak nak ada perkara-perkara macam tu terjadi pada kita. Kita nak penyembuhan luka itu berlaku dengan baik supaya mengelakkan tekanan kepada ibu-ibu. Sangat penting untuk jaga tahap tekanan pada kita, terutama mereka-mereka yang berpantang sendiri. Okey, kita kadang-kadang nak suruh suami tengok, suami pun tak faham. Ni bercantum ke tidak? Kan? Dan tengok-tengok rupanya tak bercantum kan? Dan bila dah tak bercantum tu dah habis pantang, tak ada harapan lah korang, melainkan korang pergilah macam Zuriati ni tadi kata kenalah pergi buat pengikisan sedikit kan. Dengar agak kejam. Tapi itulah yang kita buat. Hai semua. Hai Nilam Zara. Hai Nur Aziza. Terima kasih. Zuriati, Siti Nur Syafika. Kan? Umi. Tolong minta tolong share-share. Kita nak sambung lagi. Pasal apa yang korang selalu tak buat. Rasa macam salah faham. Okay. Salah faham. Selalu ramai yang salah faham. Selalu ramai yang fikir berpantang, ambil ubat itu adalah selepas habis pantang. Okey, di mana bila macam luka tadi, bila dah keras kedua-dua belah ni, dia dah tak boleh cantum. Sama juga dengan dalaman kita. Kalau kita tak rawat daripada awal, dia dah tak boleh cantum. Okey, dia dah tak boleh dekat. Sama juga dengan otot perut kita. Kalau kita tak bengkung awal-awal, dia dah tak boleh, dia dah susah nak dekat balik. Melainkan kita exercise dengan ekstrim lah.
kan. Melainkan kalau korang boleh exercise dengan ekstrim. Jadi ini adalah satu perkara yang korang kena tahu. Berpantang itu bermula daripada bila keluar baby, korang akan start berpantang. Dan dalam tempoh berpantanglah orang ambil herba, bukan lepas habis berpantang. Salah tu. Ini adalah selalu adik-adik kat luar sana tersalah. Diorang ingat pengambalan herba ini adalah bila dah habis pantang nanti baru nak start berubat. Dan sama macam luka tadi, bila dah baik, dia dah tak boleh cantum balik. Okey, dah tak boleh. Tak ada harapan dah nak cantum balik. Nak kat belah dalam. Memang tak boleh. Kalau dia dah kata dia kendur macam tu, dia pulih masa dia kendur tu, dia dah keras, dia akan kendur lah. Dia tak akan jadi tegang balik. Sebab apa? Masa dia ada masa untuk kita tegangkan dia, kita tak buat. Kita tak buat kan. Kita tak bantu dia untuk tegang dengan betul. Jadi bila dia dah keras macam keadaan, dah jadi macam keadaan macam terjelepuk macam tu, korang dah tak boleh, sangat-sangat susah untuk korang bantu semula. Okey, jadi kena tahu pengambilan herba bermula daripada tempoh berpantang. Dalam tempoh berpantang kena ambil. Bukannya lepas habis pantang. Ni yang selalu sangat adik-adik kat luar sana salah faham. Okey, kita baca mesej, kita baca komen sekejap. Bersalin normal, luka bukan setakat yang luaran yang kita jahit tu, tapi luka dalaman seperti luka di laluan dinding vaginal. Dengar ni. Vaginal yang dalam. Kadang ada juga luka-luka kecil di pintu cervix. Betul. Yang tu luka dalaman yang kita tak nampak dan perlu disembuhkan. Betul. Inilah yang Kak Ija cakap, perlu disembuhkan. Contohnya bila kita, kalau uri terlekat di bahagian dalam, doktor terpaksa selup kan, terpaksa selup dan congkel uri tu keluar, memang akan berlaku luka-luka dalaman. Dan jangan kata tak ada luka. Kadang-kadang even kita punya saluran kencing pun boleh luka kerana besar baby tu adalah masif, besar. Pembukaan jalan itu adalah besar. Daripada 0 cm dia jadi 10 cm bukaan dia kan. Jadi banyak otot-otot dekat situ yang terpaksa merenggang. Terpaksa daripada dia kecil dia kena tegangkan, dan berkemungkinan besar untuk luka tu memang ada. Betul kan Zuriati? Ni kita dengar Zuriati cakap. Umi tanya, Kak Ija nak tanya, kalau bersalin Caesar hari ni contohnya, esok tu dah kena makan ubat pantang ke Kak Ija? Ya, betul Umi. Kalau hari ni bersalin Caesar, dah balik rumah, boleh start makan ubat berpantang. Ataupun boleh bawa sepang kederang ke hospital dan rendam dengan air, boleh start minum air dia. Sebab apa Kak Ija selalu cakap, minumlah sepang kederang. Pertama sekali, dia dapat membantu memulihkan luka dengan cepat. Dan yang kedua sekali, dia dapat merangsang kelenjar susu. Dan bukan sepang kederang tu sahaja boleh mengurangkan kekuningan bayi. Sebenarnya susu korang tu yang mengurangkan kekuningan pada bayi. Bila susu kita banyak, susu kita dapat susu yang berat, dekat situlah khasiat tu pergi kepada baby. Bila baby minum susu yang berat, susu yang pekat kan, jadi kuning dia cepat turun, dia cepat kencing, dia cepat berak. Itu yang kita nak. Kita nak proses tu berlaku dengan betul. Okey. Sis tahu tak macam mana suka terkucil, bersin atau batuk? Okey, Aziza, kalau macam tu maknanya lantai pelvis Aziza dah mula lemah. Dah lemah. Maknanya bukan mula, sudah lemah. Okey, bagi mereka-mereka yang mempunyai masalah terkucil, sekejap-sekejap nak terkucil, sekejap-sekejap nak terkucil ni, ini tanda-tanda kita punya lantai pelvis ataupun kita dah nak start kena tombong. Okey, mungkin tak tombong sampai terkeluar tapi dah mula nak ada masalah prolaps. Jadi kena boleh ambil ubat sihat cantik sebulan atau 2 bulan untuk bantu merawat balik kita punya lantai pelvis dan meninggikan balik kedudukan rahim. Sebabnya rahim kita, kalau kita tak jaga dengan betul, dia sepatutnya berkedudukan macam ni tau, ke hadapan macam tu. Kalau kita tak jaga betul, lantai pelvis tu tak kuat betul, dia akan melorot ke bawah dan terkeluar. Okey, kita tak nak kalau rahim kita ni terkeluar, kita tak nak. Ini adalah satu keadaan yang sangat-sangat tak bagus untuk wanita. Kalau ada prolaps uterus ni ataupun prolaps pada bahagian rahim kita ni. Jadi tak nak. Selalunya yang suka terkucil ni, bersin sikit terkucil,
gelak sikit terkucil, kalau melompat sikit terkucil, ini maknanya kita punya lantai pelvis tu dah, kita punya otot pelvis tu dah mula lembut, maknanya dah mula weak, lemah. Jadi sangat-sangat perlu ubat untuk bantu rawat kuatkan balik otot pelvis. Kan? Betul Kak Ija, kalau kepala baby nak keluar tu, aduhai kat situ tegangnya, kita yang tengok ni pun naik ngilu. Kan, ni mesti Cikgu Zuriati ni mesti nurse apa? Nurse Dewan Bersalin ni kan. Kan. Memang dia jadi sangat-sangat tegang. Jangan kata tak ada lukaan. Saya tak ada jahit Kak Ija. Saya bersalin tak ada jahit, tak ada luka. Salah, korang jangan kata luka hanya berlaku kepada bahagian luaran. Bahagian dalaman tu sangat-sangat penting untuk kita tahu. Sebabnya, kena tahu yang ada otot-otot di sekitar yang akan luka bila ada regangan tu. Yang kat luar pun dah nampak teruk sangat, yang kat dalam tu. Kan? Jadi sangat-sangat penting untuk kita tahu. Jangan terlampau banyak buat alasan pada diri sampai kan kita tak berobat. Lepas tu bila ada masalah, kita perlukan masa yang lebih lama untuk berobat. Lepas tu korang pun tak berobat-ubat sampai korang pun dah teruk, tombong tu keluar. Banyak yang macam ni. Jadi Kak Ija tak nak korang salah faham. Berpantang tu kena berubat daripada hari pertama. Maknanya hari pertama melahirkanku tu dah start proses pemulihan. Maknanya kita dah start kena consume herba untuk rawat. Macam tu. Okey. Jangan nak tunggu dah 40 hari baru nak pakai pilis, dah 40 hari baru nak bengkung. Memang korang takkan dapat hasil. Macam Zuriati kata tadi, dah kering dah ni, dia tak boleh cantum. Sama juga dengan otot perut kita ni yang mengembang bila kita mengandung ni. Otot ni daripada macam ni perut kita tahu. Jadi bila mengandung, Allah tu buat, dia boleh mengembang, boleh mengetepi. Ni sini tengah-tengah ni kulit. Okay, dia akan jadi meregang macam ni. Jadi bila kita dalam pantang tu, kalau kita tak berbengkung, dia akan kekal macam ni. Dia akan kekal macam ni. Maknanya dia keras macam ni. Jadi sementara dia lembut lagi lepas keluar baby tu, kalau kita tarik hari-hari, dia akan makin hari makin rapat. Okay, jadi kita nak kempiskan perut, inilah yang kita kena buat dalam tempoh masa 44 hari ni. Bukan selepas tempoh 44 hari bila otot-otot tu dah jadi keras. Dah tak boleh dah, tak dapat nak ditolong dah dek. Kalau kau nak buat, kau kenalah buat exercise untuk apa? Untuk perut ni 6 bulan ke kan. Macam tu. Itu pun kalau jadilah, kalau konsisten. Alangkah pakai bengkung pun tak nak konsisten. Ini kan pula nak bagi exercise hari-hari. Kan. Zas itu. Okay, jadi itu yang Kak Ija nak pesan hari ni supaya korang aware, kena tahu yang beberapa aturan yang kita tetapkan, yang Kak Ija selalu tetapkan, Kak Ija tetapkan dalam pengambilan herba Kak Ija ni adalah kerana kita nak herba tu bertindak balas dengan betul semasa perubahan badan. Tempoh 7 hari pertama adalah tempoh penyembuhan luka. Jadi kita bagi dia input dengan herba-herba yang bagus untuk membantu penyembuhan luka. Tempoh 7 hari pertama adalah tempoh kadang-kadang orang tak ada susu. Jadi kita bagi herba yang boleh merangsang kelenjar-kelenjar susu. Tempoh 7 hari pertama adalah tempoh yang sangat kritikal bagi baby-baby yang mana kandungan bilirubin badan dia baru nak tinggi ataupun susah nak turun. Jadi kita bantu dengan herba-herba yang boleh membantu memperbanyakkan susu ibu. Jadi kena tahu kenapa kita ada aturan. Kena tahu kenapa kita selalu, Kak Ija selalu cakap ikut aturan. Ikut aturan 44 hari ikut aturan. Sebab apa? Sebab setiap hari badan kita akan berlaku proses yang berbeza. Bila dia dah lepas bersalin, kan bila lepas bersalin, hari pertama luka dia macam ni, hari kedua luka dia macam ni, hari ketiga luka dia dah bertambah baik, keempat dah bertambah lagi baik, kelima dia dah lain, keenam dia dah lain. Jadi kita nak kena ikut perubahan pada badan kita secara menyeluruhnya supaya herba tu boleh bertindak balas dengan baik. Okey? Kenapa Kak Ija suruh makan ubat manjakani hari ke-7? Kan contohnya, kenapa ubat manjakani kena makan hari ke-7? Sebabnya kita ubat manjakani, sari rapat dan tolak angin ni adalah untuk lantai pelvis yang tadi siapa tanya?
Azizah kata dia punya lantai pelvis selalu terkencing-kencing kan, ini tanda-tanda lantai pelvis lemah. Mungkin dalam pantang hari tu Azizah tak berapa menjaga lantai pelvis, hanya tengok pada rahim ataupun hanya rawat luaran, jadi lantai pelvis tu lemah. Ini yang kita selalu tekankan. Kak Ija selalu ingatkan seeloknya ambil set basic dengan set rapat memikat ini bukan kerana apa, kerana kita nak korang dapat result yang lebih baik. Result yang lebih baik ni bila nampak ke? Tak nampak. Tapi korang akan rasa. Korang akan rasa macam Kak Ija dah 40 lebih, dekat 50 tahun Kak Ija masih lagi boleh main zero point. Boleh lagi aku main lompat-lompat dengan anak-anak, lompat getah kan, main tali skipping masih lagi boleh. Sebab apa? Sebab kita jaga lantai pelvis kita. Kita tak adalah duduk sekejap nak terkencing. Kita tak adalah bangun kencing malam lebih pada 2-3 kali. Itu maknanya kita punya lantai pelvis dah start melemah kan. Itu adalah sesuatu yang sangat tak bagus untuk kita seorang perempuan nak yang muda-muda. Selalunya orang yang ada lantai pelvis lemah ni, kalau ikut orang dulu-dulu, kalau kita dah 45 tahun dan ke atas, baru kita akan ada simptom-simptom lantai pelvis lemah. Okey, dan 50 tahun ni barulah ada kelemahan lantai pelvis, barulah kita macam susah nak kawal kencing. Patutnya orang umur 50 tahun, 48 tahun baru ada masalah susah nak kawal kencing ke, masalah gelak-gelak sikit kencing. Sepatutnya umur macam tu. Bukan umur bawah-bawah yang 30 tahun, 20 tahun ni bukan. Jadi sebab tu orang tua-tua dulu kata, kalau tak dirawat, itu maknanya kita ni cepat tua. Bukan cepat tua pasal apa? Inilah yang dimaksudkan dengan cepat tua. Maknanya kita punya, sepatutnya benda tu datang lagi lambat tapi kita dapat lebih awal. Kan? Bengkung jenis apa yang elok Kak? Bengkung Kak Ija best, betul. Bengkung Kak Ija adalah bengkung labu. Kak Ija selalu juga orang salah faham. Kenapa Kak Ija suruh korang pakai bengkung labu? Tak semestinya korang beli daripada Kak Ija. Korang pun boleh juga beli daripada orang lain. Tapi make sure bengkung korang labu. Dan make sure yang korang tak adalah pakai bengkung yang ada zip. Kerana apa? Kerana korang tak mendapat fungsi yang betul. Ramai orang salah faham. Diorang nak cepat, nak senang sahaja. Nak senang boleh buka zip, nak pergi toilet kan. Senang kan. Tapi sebenarnya bila korang buat macam tu, korang hanya merugikan masa korang memakai bengkung. Kerana apa? Korang tak dapat fungsi yang betul. Korang tak dapat efek yang baik daripada bengkung korang. Bengkung sepatutnya, nama pembengkung adalah sesuatu yang ketat yang kita pakai. Ketat kita pakai untuk memegang kita punya peha, nak pegang kita punya tulang pelvik kita tu supaya dia semakin rapat. Bila kita melahirkan, tulang tu dia jadi merenggang. Tanyalah dengan apa ni tadi, Zuriati ni, nurse ni kan. Jadi tulang tu bila dia merenggang, kita nak kena rapatkan balik supaya tone badan kita kembali cantik. Jadi kena pakai bengkung yang labuh. Kalau zip ni dia akan, korang duduk 3-4 kali dia dah pecah zipnya. Sebaik korang pakai kain korang yang lama-lama, kain masa anak dara dulu, kalau ketat-ketat kan, pakai je kain tu supaya korang boleh sama je. Korang rasa deh, pakai kain ketat lama dengan pakai bengkung tu lebih kurang je. Sebabnya bila saya duduk 3-4 kali tu pecah dah zip dia. Kita tak nak macam tu. Bengkung kena ikatan yang betul dan kena ada force. Kena ada tarikan. Itulah kita nak rapatkan kan. Nak rapatkan otot ni kena ada tarikan. Barulah betul cara berbengkung tu. Masih boleh dirawat tak sis? Anak dah setahun. Boleh Azizah. Kena rawat. Boleh ke tak boleh? Kena rawat. Kena usahakan merawat. Anak baru setahun. Korang nak tunggu korang tua macam Kak Ija. Anak 24 tahun. Lama lagi. Long way to go. Kan? Takkan korang nak tunggu sampai korang punya otot ataupun korang punya peranakan terkeluar. Kita tak nak jadi macam tu kan. Kita tak nak jadi macam tu. Jadi kita kena juga rawat. Bukan kata ya boleh ataupun tak boleh. Boleh ke tak boleh pun korang kena cari cara untuk merawatnya. Sebabnya korang masih muda, korang masih ada hubungan yang baik dengan suami. Suami pun masih muda, kena tahu yang hubungan ni adalah sangat penting dalam rumah tangga. Okey, jangan nanti disebabkan oleh kita, anak-anak kita jadi mangsa. Kita katalah suami ni macam ni, korang katalah suami korang buat jahat lah, apalah, pergi cari girlfriend lain lah, apalah. Tapi korang sendiri tak nak rawat diri korang. Korang sendiri tak cari
solution untuk masalah korang. Lepas tu korang katalah suami aku ada girlfriend lah, curang lah kan. Kita tak fikir. Kita tak fikir. Rawat. Jangan anggap benda tu benda yang enteng-enteng. Jangan. Sebab bukan nak kata Kak Ija ni asyik cerita pasal benda gitu je. Bukan. Kak Ija bukan nak kata benda tu, benda ni adalah penting. Even dalam Al-Quran pun dia cerita pasal benda ni. Pasal nak mandi junub, pasal kenapa cerita pasal benda ni adalah benda sangat penting dalam kehidupan kita berumah tangga. Sebab tu ada akad nikah. Kerana apa? Kerana ada akad nikah. Kerana apa? Bila nak kerana apa ada tempoh edah kan. Jadi ini adalah perkara yang menceritakan bahawa hubungan antara suami isteri itu adalah sangat penting. Kan. Jadi kena tahu, kena rawat. Kan okey Aziza, kena rawat. Boleh minta ubat dekat banyak ejen Kak Ija dalam ni. Ada Lea, ada Maal, ada siapa lagi? Ada Lea, ada Maal, ada ejen-ejen Kak Ija dalam ni. Jadi boleh juga dapatkan daripada diorang, tak ada masalah. Boleh PM tepi kan. Kan? Jadi tengok atas kawasan korang. Okey Ziza? Maal kata sebelum masa belum minum rapat memikat je nak terkencing, sekarang alhamdulillah dah okey. Betul. Sebab apa? Sebab Kak Ija memang selalu lebihkan kepada Kak Ija lebih suka perawatan. Kak Ija ni lebih suka kalau Kak Ija boleh bantu korang dengan rawatan. Bukan bantu dengan penyelesaian masalah segera, bukan. Sebabnya Kak Ija tak boleh janjikan bulan dan bintang. Kak Ija tak nak janji dengan korang makan hari ni, besok baik. Tak nak, Kak Ija tak ada. Ini adalah menipu kan. Ini menipu. Kak Ija tak nak menipu korang. Sebab perawatan herba tu dia memang mengambil masa. Korang kena konsisten, kena rajin. Orang dulu apa-apa pun, kita buat apa-apa pun, kita kena konsisten. Solat pun korang kena konsisten. Kena konsisten solat ikut waktu. Kan ikut aturan. Allahu Akbar, angkat tangan dulu. Kan? Jangan korang terus solat sujud. Terus je. Allahu Akbar, rukuk. Salah. Tak ikut aturan. Tak nak. Kita kena ikut aturan. Jadi, bila ikut aturan, insyaAllah dia akan dapat result yang baik. Okey. Okay. Nilam tanya apa tadi? Nilam Zara dia kata, Kak jual bengkong harga berapa? Bengkong akak memang mahal. Cewa. Tapi insyaAllah korang boleh pakai 5 kali bersalin lah. Kan 5 kali bersalin pun korang boleh pakai lagi. Sebab Kak Ija, kenapa Kak Ija suka bagi korang yang bagus? Supaya pertama korang boleh pakai repeatedly, tak membazir. Kak Ija ni orang yang kedekut ya. Kak Ija sebenarnya Kak Ija orang yang kedekut. Kalau Kak Ija nak beli barang-barang, Kak Ija nak benda tu berbaloi kepada Kak Ija. Dan itu yang Kak Ija buat sebenarnya untuk korang. Sebab tu Kak Ija kata bengkong Kak Ija mahal. RM115. Tapi ada tapinya. Tapi bengkong Kak Ija sangat-sangat sedap dipakai, labuh dan tahan. Korang boleh pakai anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Jangan korang naik berat daripada 60 sampai 120 kilo sudahlah. Kan? Tapi selalunya Kak Ija memang akan bagi buffer sikit, lebih sikit supaya nanti kalau korang bertambah berat badan, korang masih lagi boleh pakai. Akak kau. Kedekut akak kau ni sebenarnya. Bukan nak kata apa. Kan? Jadi kena tahu yang dalam tempoh berpantang tu kita memang kena berubat. Jangan abaikan, jangan lewat sepatutnya. Awal-awal kan, kan. Ini baby cot boleh beli. Kan? Barang baby semua siap, barang kita tak siap. Sangat-sangat kesian kan. Ibu ni memang macam tu kan. Dia memang akan mengutamakan benda lain selain daripada diri dia. Tapi dia lupa. Kalau dia sakit, dia akan menyusahkan semua orang. Semua orang akan terkesan kalau kita sakit. Semua orang akan terkesan kalau anak-anak akan terbiar kalau kita ni sakit. Kita selalu lupa benda tu. Suami akan terbiar kalau kita ni sakit. Suami akan tertekan kalau kita ni sakit. Kalau suami kita tekan, rumah tangga pun akan berantakan kalau kita ni sakit. Jadi sangat-sangat penting untuk pastikan yang kita ni sihat. Kalau boleh pastikan badan kita tu fit. Sebab kita ni banyak kerja banyak urusan sebagai seorang wanita ni kan. Kan? Jadi make sure perawatan tu bermula daripada hari pertama. Kan? Itu yang Kak nak cakap. Hari ni pasal apa? Pasal ramai yang salah anggap. Dia orang ingat dah lepas beranak lah baru cari ubat.
Kak Ija cakap kasar sikit ya. Kak Ija nak cakap kasar sikit. Korang beli barang anak banyak-banyak. Kan bukan Kak Ija nak kata, Kak Ija bukan nak kata korang tak patut beli barang anak. Bukan kita kata kita tak boleh cherish. Maknanya tak boleh berseronok nak dapat anak. Boleh. Kita boleh beli barang anak berpada-pada. Maknanya kita boleh siapkan barang anak-anak. Barang-barang anak kita kan. Kita boleh pula kita beri siapkan barang anak kita dengan harapan anak kita tu lahir dengan elok kan, lahir elok. Kita tak tahu lagi anak kita tu lahir hidup ataupun mati. Sebabnya kelahiran tu ada kemungkinan untuk kematian dalam kelahiran. Tetapi kita ni, anak kita hidup ataupun anak kita mati, kita masih lagi kena berubat. Kita masih lagi kena pulihkan badan kita untuk mengelakkan kita jadi gila, untuk mengelakkan kita tumpah darah, untuk mengelakkan kita ni daripada mati. Kecuali lah kalau kita ni bersalin-bersalin tu mati. Tak payahlah kita cari ubat. Macam tu. Kak Ija selalu Kak Ija memang orang yang cakap kasar, sorry, tapi ini adalah kebenarannya. Kenapa ramai yang fikir tunggulah nanti lepas bersalin baru cari ubat. Kenapa? Korang takut lepas bersalin, kalau korang sebelum bersalin, maknanya korang akan ada proses yang korang tak bersalin ke? Silap kan? Kita memang akan bersalin. Dan badan kita akan perlukan ubat. Bukannya 15 hari selepas kita melahirkan. Siapkan herba-herba untuk kita. Siapkan barang-barang kita ni lebih awal. Sebab kita walaupun macam mana pun keadaan baby kita bersalin normal ke, bersalin Caesar ke, hidup ke, mati ke baby kita tu, kita tetap juga masih perlu berubat untuk pulihkan badan kita. Kita kena tahu yang pergi itu pergi, yang sedia ada ni kita kena tempuh dengan betul. Okey, kena tempuh dengan betul. Kalau ikat boleh pakai daripada hari pertama, cumanya bahagian ikat tu kita janganlah ikat bengkung tu dengan ketat. Contohnya kalau orang Caesar kan, bahagian Caesar tu jangan ikat bengkung dengan ketat, ikat slow-slow kan. Jadi bahagian lain kita boleh ketatkan supaya luka bawah kita bercantum dengan cepat kan. Dia tak adalah terjarak, jadi dia rapat je. Bila dia rapat je, dia cepatlah bertaut. Dah tambah pula minum sepang kederang Kak Ija. Laju dia melekat kan. Jadi bila melekat pula dia melekat cantik lah, licin je dekat bawah tu, tak adalah bergutu-gutu. Korang entah siapa benda-benda bagi bergutu-gutu, berasa biji-biji ada dekat bawah. Tak nak macam tu kan. Sebab tu kan cakap dia ada proses, dia ada aturan dia. Dia ada dia punya rangkaian kan. Jadi kalau korang boleh nampak rangkaian macam Kak Ija nampak, korang memang nak buat semua. Kan. Jadi itu yang Kak Ija nak pesan hari ni. Make sure korang tahu yang perubatan selepas bersalin tu bermula daripada hari pertama melahirkan. Dan siap-siapkan barang kita lebih awal kerana kita memang berkemungkinan akan bersalin tu tak tentu masa. Kan, jangan kata lagi 2 minggu nak. Saya lagi seminggu je nak bersalin. Kak Ija boleh tak Kak Ija hantar? Tak boleh. Kak Ija minta maaf. Kak Ija tak boleh cepat. Herba adalah perlu diramu. Herba semua kena ramu. Kak Ija memang proses membuat herba tu lebih lama. Sebabnya kita tak ada kilang yang betul-betul macam kilang. Kita tak ada. Kak Ija tak ada. Kak Ija tak ada machinery yang boleh bantu packaging. Kak Ija tak ada. Herba ni adalah herba kampung. Kak Ija cakap kan, Kak Ija buat herba kampung. Kita masih lagi buat manual semua. Dan kalau sehari ordernya banyak, macam mana Kak Ija nak cater ke orang punya order tu lebih cepat. Kak Ija tak kesian lah orang yang dah order dulu awal kan. Jadi kena order dengan lebih cepat. Okey? Sekian dulu untuk malam ni. Bagi mereka-mereka yang nak dapatkan tips berpantang, boleh dapatkan daripada YouTube channel Kak Ija, Keep Dara. Tolong subscribe sikit, titin kan. Dan kalau korang nak dapatkan herba, boleh dapatkan daripada ejen-ejen Kak Ija ataupun boleh dapatkan daripada website kami www.keepdara.com ataupun daripada ejen lah, selalu lebih senang kerana selalunya ejen ni dia nak cepat, boleh dia orang ada stok barang kan. Jadi sekian dulu daripada Kak Ija hari ni. Kita jumpa lagi esok malam. Hari ni minta maaf sebab kelewatan. Terima kasih sebab masih lagi menunggu dan masih lagi sudi nak join Kak Ija tengah-tengah malam berbebel nenek kebayan kau. Kan nenek kebayan ni memang suka bebel. Sebab apa? Nenek nak bagi korang
sihat kan. Kalau nenek yang tua-tua ni boleh pakai kebaya, takkanlah korang yang muda-muda tu tak boleh, Dek Non. Cik. Kan, cucu, cuih, kan. Tengok akak kau dah ada kedut-kedut mata dah, dah tua kan. Jadi, thank you semua. Jumpa lagi besok. Jangan lupa pukul 10 malam kita ada topik lain yang Kak Ija nak cerita. Nak cerita pasal lantai pelvis pula sebab ramai orang yang tak tahu betapa pentingnya menjaga lantai pelvis. Sehinggalah ramai yang mempunyai masalah yang sampai boleh bercerai-berai. Ini adalah satu masalah wanita yang sangat-sangat serius, yang sangat-sangat Kak Ija kena selalu ingatkan korang sebab orang selalu lupa. Jadi kita jumpa besok dengan masalah serius. Bye-bye.